Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini Isnin, kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada minggu lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 7 surah Al-Muddathir. So, pada hari ini kita sambung bermula ayat 8 sehinggalah nanti ayat-ayat seterusnya insya-Allah Ta'ala. Baik, saya bacakan dulu beberapa ayat yang insya-Allah kita akan bahaskan pada hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza nuqira fin naqur فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. Baik, ayat 8 sehinggalah ayat 10 daripada surah Al-Muddathir ini, Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana dahsyatnya huru-hara yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Baik, pada ayat pertama Allah Ta'ala berfirman, pada ayat 8 Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُرِ, kerana apabila telah ditiup sangkakala. Ya. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ, apabila ditiup sangkakala. نَبْخَةُ الْبَعْثِ وَالنُّشُورِ, iaitulah tiupan untuk kebangkitan dan dihimpunkan. Sebagaimana kita ketahui bahawa sangkakala itu akan ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan kali pertama itulah tiupan kehancuran seluruh alam semesta ini. Tiupan yang kedua, tiupan yang menyebabkan seluruh orang yang telah mati dibangkitkan Allah Ta'ala dan dihimpunkan di padang mahsyar. Ya. Pada ayat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala membahasakan tiupan sangkakala itu dengan فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّقُرِ, dibahasakan dengan an-naqr. Apa makna asal daripada an-naqr ni? An-naqr fi kalamil Arab, dalam ucapan orang Arab, maknanya ialah as-saut, suara, wa idza ishtaddat saut, iaitulah suara yang sangat keras yang membuat orang ketakutan. Maknanya apa? Maknanya tiupan sangkakala ini yang menyebabkan seluruh umat manusia nanti dibangkitkan Allah dan dihimpunkan di padang mahsyar, ia adalah satu tiupan yang amat sangat keras, sehingga kan Allah memilih perkataan فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُرِ, sama akar kata dia dengan an-naqr, yang mana an-naqr ni bermakna suara yang sangat keras yang membuat orang ketakutan. Baik, apabila kita melihat ayat-ayat sebelum ni, itu ayat-ayat yang memerintahkan Nabi SAW supaya berdakwah, supaya menyampaikan dakwah di kota Makkah pada awal-awal daripada kenabian Nabi Muhammad SAW pada masa dahulu. Dan Nabi pun diberi Allah Ta'ala beberapa panduan apa yang sepatutnya Nabi lakukan dan macam mana Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah. Ya, so pada ayat ni, ayat 8 ni, Allah Ta'ala kemudian menjelaskan tentang hari kiamat
dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Apa hubung kait dia? Maka kata Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir, ya, melalui ayat 8 ni, faka'annahu yaqul, seolah-olah Allah berkata kepada Nabi, isbir ala adhahum, bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap perbuatan keji yang mereka buat kepada engkau. Sebagaimana kita ketahui, ya, pada awal mula Nabi alaihi salatu wasalam menyampaikan dakwah ni, Nabi menghadapi penentangan yang luar biasa. Tiap-tiap hari Nabi alaihi salatu wasalam disakiti. Maka melalui ayat 8 ni, Allah Ta'ala hendak mengatakan kepada Nabi, isbir ala adhahum, bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap perbuatan keji yang mereka buat kepada engkau. Fabaina aidihim yaumu ha'il, kerana di hadapan mereka akan ada hari yang amat menggerunkan, ya, yalqawna fiha aqibata adhahum, yang mana nanti mereka akan menjumpai, akan mendapati balasan atas perbuatan keji yang mereka buat kepada engkau. Wa talaqqa aqibata sabrik, dan engkau juga nanti akan mendapati ganjaran kesabaran. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 9, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka saat yang demikian adalah saat berlakunya hari yang sukar. Ya. Bila ini? Pada hari ditiupkan sangkakala kedua dan hari-hari selepasnya, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka pada hari itu, ya, yaumun syadidun, hari yang amat menggerunkan, ya, yashtaddu fihil haul, huru-hara amat dahsyat pada ketika itu, wa yu'sirul umuru alaihim, dan urusan-urusan amat sukar ke atas mereka, ya. Maka hari itu hari yang amat berat, hari yang amat sukar di padang mahsyar tu. Alal kafirina ghairu yasir, pada ayat 10 Allah mengatakan kepada orang-orang kafir lagi tidak mudah mengelak azabnya, ya. Jadi Allah menyatakan bahawa hari di mana nanti ditiupkan sangkakala, pada hari ditiupkan sangkakala kedua nanti, iaitulah pada hari kiamat, ketika mana manusia dibangkitkan daripada kubur mereka, itu adalah hari yang amat sukar, hari yang amat berat. Jadi seberat apapun kita rasa hari-hari yang kita lalui ini, dia tiada bandingan dengan sukarnya hari kiamat itu nanti. Itu hari yang amat berat. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat 10, alal kafirina ghairu yasir, terhadap orang-orang kafir lebih teruk, lebih berat lagi. Ghairu haynin, ya, wala yasirin alaihim, tak ada kemudahan bagi mereka pada hari itu, ya. Kenapa? Kerana ada hisab di hadapan mereka. Wajah mereka berubah pada ketika itu, ya. Kemudiannya mereka akan dihimpunkan dengan amat hina di hadapan Allah Ta'ala. Seorang orang kafir pada ketika itu, mereka dalam keadaan yang amat sangat sukar, ya. Qala As-Sawi, berkata Imam As-Sawi rahimahullah, kata beliau, wadallatil ayatu ala annahu yasirun alal mu'minin, ayat 10 surah Al-Muddathir ni menunjukkan bahawa bagi orang-orang beriman pada hari dibangkitkan nanti, atau pada hari dihimpunkan di padang mahsyar nanti, bagi orang-orang beriman itu mudah. Sebab Allah mengatakan alal kafirina ghairu yasir, terhadap orang-orang kafir hari itu tak mudah, sangat sukar bagi mereka. So mafhum mukhalafahnya, ya, bahawa annahu yasirun alal mu'minin, hari itu mudah bagi orang-orang beriman. Jadi walaupun dahsyat
hari kiamat tu, walaupun dia amat menggerunkan, tetapi bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah, bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah Ta'ala, ia tidaklah susah, ia tidaklah berat. Maka apabila kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada mengatakan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Akan ada nanti 7 golongan di padang mahsyar, ya, yang mana mereka berada di bawah naungan Allah Ta'ala. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungan daripada Allah Ta'ala. So artinya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan amal-amal ibadat mereka yang baik pula, mereka tidak akan merasakan kesukaran di padang mahsyar nanti, walaupun semua orang, lebih teruknya orang-orang kafir, rasa amat sukar. Maka ni pengajaran bagi kita, kalau kita ingin dimudahkan Allah Ta'ala nanti di padang mahsyar, ya, kalau kita ingin mudah nanti pada hari kiamat, maka kita kena tingkatkan keimanan kita serta amal-amal salih kita. InsyaAllah apabila iman kita bagus dan amal-amal soleh kita pula banyak kita buat, InsyaAllah hari yang sukar itu akan ringan bagi kita orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk daripada kalangan orang-orang yang diringankan, yang dimudahkan Allah Ta'ala pada hari itu nanti, ya. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, ya. Ayat 11 dan ayat-ayat selepasnya, ini bukan cerita tentang hari kiamat lagi, tetapi cerita tentang seorang tokoh yang amat dihormati dalam kalangan orang-orang kafir Quraisy pada masa dahulu dekat kota Mekah, dan dia menjadi seorang penentang kepada Al-Quranul Karim, ya. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 11, Dharni wa man khalaqatu wahida. Janganlah engkau bimbang wahai Muhammad, biarkanlah aku saja membalas orang yang menentangmu, yang aku ciptakan dia dalam keadaan seorang diri, tidak berharta dan tidak ada anak pinak, ya. Dharni wa man khalaqatu wahida. Da'ini ya Muhammad wa hadha syaqi. Biarkanlah aku wahai Muhammad berhadapan dengan seorang yang derhaka ini, ya. Alladhi khalaqtuhu fi batni ummihi wahidan, yang mana aku cipta dia di dalam perut ibu dia dalam keadaan bersendiri. La mal wala walad. Pada masa itu dia tak ada harta dan tak ada anak, ya. Wala haul lahu wala madad. Tidak ada kekuatan bagi dia dan tidak ada kekayaan bagi dia. Summa kafara bihi wa kadzdzaba bi ayati. Tapi tiba-tiba dia menjadi kufur dan mendustakan ayat-ayatku, kata Allah Ta'ala. Qala al-mufassirun, berkata ulama-ulama tafsir, ya, ayat ini dan ayat-ayat selepas ini nazalat fi Walid bin Mughirah. Ayat-ayat ni turun berkenaan tentang seseorang tokoh kafir Quraisy yang bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ni kana min akabiri Quraisy. Dia salah seorang daripada tokoh pembesar orang Quraisy. Walidzalika luqiba Al-Wahid, dan dia diberi gelaran Al-Wahid. Al-Wahid ni, ya, mungkin kita boleh terjemah dengan special one. Seseorang yang istimewa, seseorang yang spesial. Itu gelaran diberi kepada dia, ya. Wa qad an'ama Allahu 'alaihi bi ni'amid dunya minal mal wal banin. Walid bin Mughirah ni telah pun Allah Ta'ala kurniakan kepada dia pelbagai kenikmatan dunia berupa harta dan juga anak-anak, ya. Allah bagi dia rezeki seperti sungai yang mengalir. Bahkan dikatakan dia punya kebun la yanqati' thamaruhu sayfan wala syita. Dia punya kebun yang sangat subur,
sehinggakan buahnya tak pernah putus pada musim panas ataupun musim sejuk. Sangat kaya, ya. Tetapi fakafara bi an'amillahi wa baddalaha kufran. Tetapi dengan semua kenikmatan yang telah Allah kurniakan kepada dia, dia menukar kenikmatan itu dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ia menentang ayat-ayat Allah taala dan membuat dusta terhadapnya. Seoleh kerana itulah Allah taala mendatangkan ancaman yang luar biasa, ya. Kata Allah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Biarkanlah aku berhadapan dengan orang yang aku cipta bersendiri dalam perut ibu dia. Tak ada dia mempunyai apa-apa. Sekarang ni dia rasa dia hebat, dia rasa dia kuat sebab dia ada harta, dia ada anak-anak, dia ramai pengikut-pengikut. Dahulu aku cipta dia seorang diri dalam rahim ibu dia, kata Allah. Ini satu ancaman, ya, uslubun baligh fit tahdid. Ini satu ancaman yang amat keras daripada Allah Taala kepada Walid bin Mughirah, ya, kerana dia menentang Rasulullah SAW dan mendustakan Al-Quran, ya. Maka Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, biar aku yang berhadapan dengan dia. Engkau tak payah fikir sangatlah pasal dia. Engkau tak payah stres sangat pasal dia, ya. Biar aku yang berhadapan dengan dia. Ini menjadi menjadi satu pengajaran lah bagi kita. Apabila kita berdakwah dan kita dah cuba menyampaikan sebaik mungkin apa yang sepatutnya kita sampaikan, ya, tetapi kalau orang masih menentang, ya, dan dia tidak mahu menerima, maka kita biarkan saja dia. Allah Ta'ala yang akan berhadapan dengan dia, ya. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala ni. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, dan aku jadikan baginya harta kekayaan yang banyak, ya. Jadi orang yang mendustakan Nabi dan menentang Al-Quran ni, Allah Ta'ala beri dia وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا, ya, aku beri dia harta yang sangat banyak, kata Allah. Al-malul wasi' al-mabsud, harta yang amat luas, ya. Minal ibil wal khail wal ghanam wal basatin, ada harta itu berbentuk unta, kuda, kambing, kebun, ya. Ibnu Abbas mengatakan Walid bin Mughirah ni, dia punya harta kekayaan membentang daripada Makkah sampai ke Taif. Sangat-sangat luas, ya. Dia punya kebun kurma sangat-sangat luas, membentang daripada Makkah sampailah ke Taif. Kalau mungkin konteks kita dekat Nusantara ni, dia punya kebun kelapa sawit yang sangat-sangat luas. Kaya dia disebabkan tu. Itulah Walid bin Mughirah ni. Kaya sangat, ya. Bukan sahaja dia berharta, wa banina syuhuda, serta anak pinak yang ramai sentiasa ada di sisinya. Selain dia punya harta yang sangat banyak, Allah Ta'ala kurniakan juga kepada dia auladan, anak-anak, muqimina ma'ahu fi baladihi, yang mana sentiasa ikut serta dengan dia ketika mana dia di kampung dan ketika mana dia bermusafir. Sentiasa dikawal oleh anak-anak dia ni, ya. Ada dalam satu riwayat dikatakan bahawa kana lahu asyratu banin, dia ni punya 10 anak, la yufariqunahu safaran wala hadran, mereka tak pernah pisahkan Walid bin Mughirah ni, tak pernah biarkan dia bersendiri sama ada sedang musafir ataupun tak musafir, sentiasa dikawal oleh mereka. Walaupun kemudian 3 daripada anak Walid bin Mughirah ni kemudian masuk Islam, ya. Antaranya Khalid ni nanti itu yang menjadi panglima perang Rasulullah SAW. Khalid bin Walid, ayah dia tu tokoh musyrik pada masa dahulu, tetapi qadarullah anak dia seperti Khalid menjadi panglima tentera Rasulullah SAW yang berjuang di medan-medan perang jihad, ya. Kemudian Hisham bin Walid
masuk Islam juga. Kemudian ada yang bernama Al-Walid. Jadi dari 10 orang anak kepada Walid bin Mughirah ni, selepas lama nanti akan ada 3 yang masuk Islam, iaitulah Khalid, Hisham dan Al-Walid, ya. Lain itu kufur. Jadi dahulu pada masa awal-awal 10 orang anak kepada Walid bin Mughirah ni sentiasa kawal dia pergi mana-mana pun. Pergi musafir ke, tak pergi musafir ke, sentiasa ada kawal dia. So dia rasa aman sangat, dia rasa kuat sangatlah, ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa mahattu lahu tamhida, dan aku mudahkan baginya mendapat kekayaan dan kekuasaan dengan semudah-mudahnya. Dahlah Allah Ta'ala bagi kepada dia harta yang sangat luas, harta yang sangat banyak, anak-anak yang sentiasa mengawal dia. Kemudian Allah Ta'ala mudahkan pula dia untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Wa mahattu lahu tamhida, ya. Allah Ta'ala mudahkan bagi dia. Jadi urusan hidup Walid bin Mughirah ni tak ada susah, ya. Bahkan dia diberi ketinggian sebagai pemimpin. Fakana fi Quraisyin azizan. Dia seorang tokoh yang dihormati dalam kalangan orang Quraisy, wa sayyidan muta'an, dan seorang pemimpin yang ditaati. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, summa yatma'u an azida, kemudian dia ingin sangat supaya aku tambahkan lagi, kata Allah, ya. Selepas Allah Ta'ala bagi dia harta yang sangat banyak, anak-anak yang sentiasa mengawal dia musafir ataupun tak musafir, ya. Kemudian Allah Ta'ala mudahkan seluruh kehidupan dia. Tetapi summa yatma'u an azida, masih lagi ingin untuk tambah. Itulah manusia ni, tak pernah puas. Walaupun Allah Ta'ala dah bagi banyak sangat pada dia, tak akan pernah puas. Maka benar apa yang Nabi SAW sebut, seandainya manusia diberi satu lembah daripada emas, dia akan minta lembah kedua. Kalau dah dapat 2, dia akan minta ketiga, sampai seterusnya. Yang akan menghentikan keinginan manusia ni hanya apabila tanah dah menyumbat mulut dia di liang lahat. Itu saja. Summa yatma'u an azida, dia masih inginkan lagi, ingin sangat supaya Allah Ta'ala tambahkan kepada dia nikmat tu, sedangkan dia kufur kepada Allah, ya. Qala Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, ya, lafaz summa pada ayat 15 ni, itu kata beliau, huna lil inkari wa ta'ajjub, ini bertujuan untuk mengingkari dan menunjukkan rasa hairan, ya. Seperti seseorang berkata misalnya kepada kawan dia, ya, datanglah ke rumahku, aku bagi engkau makan, aku muliakan engkau. Tetapi summa anta tashmituni, tetapi engkau memaki aku. Maksudnya ini satu pengingkaran daripada Allah dan satu ekspresi yang menunjukkan kehairanan. Macam mana ada orang yang Allah dah bagi kepada dia nikmat yang sangat banyak, harta banyak, anak-anak banyak, hebat-hebat, kemudian dia dimudahkan seluruh hidup. Kemudian dia kufur, dia menentang Allah. Peliknya dia masih minta Allah Ta'ala tambah. Ya. Summa yatma'u an azida, dia masih nak minta tambah lagi, ya, padahal dia kufur, dia menentang, ya. Wa baddala ayyashkura al-walid li rabbih hadzal ihsan wa yuqabiluhu bi ta'ati wal iman, ya. Dia menukar syukur, Walid menukar syukur kepada Allah Ta'ala, ya, dan dia tidak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Maka kemudian Allah Ta'ala sebut, kalla innahu kana li ayatina anida,
tidak sekali-kali akan ditambah. Walaupun dia ingin sangat, tidak akan sekali-kali akan ditambah. Innahu kana li ayatina anida. Kerana sesungguhnya dia menentang dengan degilnya ayat-ayat kami, kata Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata bahawa Allah Ta'ala tidak akan menambahkan kenikmatan itu lagi kepada Walid bin Mughirah. Kenapa? Innahu kana li ayatina anida. Kerana dia amat menentang ayat-ayat kami, kebenaran yang Allah Ta'ala sampaikan. Maka faqaifa yatma'u bizziyadati hadha syaki' al-anid. Maka amat menghairankan macam mana seseorang yang menentang Allah tetapi dia minta Allah Ta'ala tambahkan nikmat kepada dia. Analogi dia macam ni. Ada orang yang yang tak suka dengan kita, misalkan dia menentang kita, dia melawan kita, ya, dia mendustakan kita, ya, tetapi dia berharap kita menambahkan kenikmatan untuk dia. Ni orang macam ni pelik. Itulah yang berlaku kepada Walid bin Mughirah. Allah dah bagi dia banyak nikmat tapi dia kufur. Kemudian dalam keadaan dia kufur tu, dia masih berharap supaya Allah Ta'ala tambahkan kepada dia nikmat. Maka Allah mengatakan, summa yatma'u an azida kalla innahu li ayatina anida. Sama sekali tidak. Kerana sesungguhnya dia terhadap ayat-ayat kami menentang, mendustakan. Baik, kita teruskan ayat 17. Allah mengatakan sa'urhikuhu sa'uda. Aku akan menyeksanya dengan azab yang memuncak beratnya. Dekat sini Allah Ta'ala mengancam dia. Ya, Allah Ta'ala akan timpakan kepada dia azab seksa yang amat sangat berat. Ya, sa'urhikuhu sa'uda. Sa'uda ni ada pendapat mengatakan as-su'ud jabalun min nar. As-su'ud ni adalah satu bukit di dalam api neraka. Yas'udu fihi al-kafir 70 kharifan thumma yahwi fihi kadzalika abada. Ya, kemudian dia akan naik, kafir tu akan naik ke gunung ni atau ke bukit ni selama 70 tahun. Kemudian dia dicampakkan daripada situ, naik lagi campakkan, naik lagi campakkan. Waliyadzubillah. Ini satu satu ancaman Allah Ta'ala yang amat sangat keras, azab yang tidak ada keringanan sama sekali, ya. Maka ini menjadi satu pengajaran bagi kita, ya. Apabila Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita pelbagai kenikmatan, seperti misalnya nikmat harta, nikmat anak, keluarga, kemudahan dalam hidup, sepatutnya membuat kita bersyukur kepada Allah, semakin taat kepada Allah. Jangan sampai jadi macam Walid bin Mughirah. Allah Ta'ala dah bagi dia pelbagai macam nikmat, tetapi dia malah menentang Allah Ta'ala. Seoleh kerana itu, sa'urhikuhu sa'uda. Allah Ta'ala akan campakkan dia ke dalam azab api neraka Allah yang tidak ada berehat di dalamnya. Sa'uda tadi menurut satu riwayat, ia satu gunung api yang ada dalam api neraka. Kemudian ahli neraka ni nanti, orang-orang yang menentang Allah, menentang Rasul ni, mereka ni akan naik, atau mereka yang tidak mahu bersyukur ni, mereka akan naik situ selama 70 tahun, kemudian dicampakkan lagi ke bawah selama itu. Naik lagi, campakkan, naik lagi, campakkan. Waliyadzubillah. Sungguh kita tidak dapat membayangkan, ya, macam mana dahsyatnya azab tersebut, ya. Baik, kita teruskan ayat 18. Innahu fakkara wa qaddar. Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan dan mereka-reka pelbagai tuduhan terhadap Al-Quran, ya. Faqutila kaifa qaddar. Maka binasalah dia hendaknya. Bagaimana dia berani mereka-reka yang demikian. Summa qutila kaifa qaddar. Sekali lagi binasalah dia
hendaknya bagaimana ia berani mereka-reka tuduhan itu, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dekat sini menjelaskan bahawa innahu fakkara wa qaddar, sesungguhnya dia Walid bin Mughirah ni, maksudnya dekat sini memikirkan dan mereka-reka tuduhan. Jadi dia berfikir keras dan mereka-reka tuduhan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan Allah Taala sampai mengatakan faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar, binasalah dia bagaimana dia mereka-reka tuduhan, binasalah dia bagaimana mereka-reka tuduhan. Allah Taala sampai ulang dekat sini kerana Allah Taala betul-betul hendak menekankan tentang perkara ini. Jadi cerita dia macam ni, ya. Dalam satu riwayat dikatakan, ini cerita tentang tentang Walid bin Mughirah ni, ya. Bagaimana pada ayat ini Allah mengatakan dia berfikir, kemudian mereka-reka tuduhan. Jadi cerita dia ialah disebutkan marral Walid bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Walid bin Mughirah ni dia lalu di dekat Nabi, wa huwa yusalli wa yaqra'ul Quran. Pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sembahyang dan membaca Al-Quran. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan Walid bin Mughirah ni pergi berjumpa dengan Abu Bakar, kemudian dia bertanya tentang Al-Quran, ya. Fastama'a li qira'atihi, maka Walid bin Mughirah ni pun mendengarkan bacaan Quran tu, ya. Lalu dia mendengarkan bacaan Quran Nabi tu, lepas tu dia pergilah, fantalaqal Walid hatta ata majlisi qaumi, dia pun pergi mendatangi majlis kaumnya daripada Bani Makhzum. Ternyata Walid bin Mughirah ni berasal daripada Bani Makhzum. Jadi selepas dia dengar bacaan Quran Nabi semasa solat tu, dia pun pergi ke majlis kaumnya, iaitu Bani Makhzum, ya. Faqala, lalu dia berkata, wallahi laqad sami'tu min Muhammadin anifan kalaman. Dia berkata, demi Allah, tadi aku baru mendengar beberapa kalimah daripada Muhammad. Dia kata, ma huwa min kalamil ins wala min kalamil jin. Dia mengatakan apa yang aku dengar Muhammad baca tu, itu bukan kata-kata manusia dan bukan kata-kata jin, dia kata. Lalu dia mengatakan, wallahi inna lahu la halawah, demi Allah padanya ada kemanisan. Walid bin Mughirah ni merasakan ada kemanisan pada ayat-ayat Quran yang dibacakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna alaihi la talawah, dan ada keasyikan, ada ada susunan yang indah, yang bagus untuk didengar, ya. Wa inna alaha la musbir, bahagian atasnya berbuah, dia kata. Wa inna asfalaha, manakala bahagian bawahnya pula subur. Wa innahu la ya'lu wa ma yu'la alaih, dan sesungguhnya kalimah-kalimah yang dibacakan Muhammad itu tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. So dia pun mengatakan summan sarafa ila manzilihi, maka dia pun pergilah balik ke rumah dia. Jadi selepas datang kepada majlis kaumnya Bani Makhzum tadi, Walid bin Mughirah balik ke rumah selepas dia menyampaikan kepada kaumnya tentang ketakjubannya kepada ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqalat Quraisy, maka orang-orang Quraisy pun mengatakan laqad saba'a wallahi al-Walid, mereka mengatakan demi Allah Walid ni dah meninggalkan agama kita dah. Maka Abu Jahal yang mendengarnya, dia berkata ana akfikumuhu, biar aku berhadapan dengan dia. Mereka bimbang dah Walid ni akan dah masuk Islam. Kerana kalau Walid bin Mughirah masuk Islam, orang-orang Quraisy akan ramai masuk Islam. Kenapa? Ini pemimpin mereka. Maka Abu Jahal tak mahu membiarkan itu berlaku. Dia pun mengatakan akfikumu, biarkan aku pergi berjumpa dia.
Maka Abu Jahal pun pergilah jumpa, dan ia duduk dekat Walid dengan wajah yang sedih. Lalu Walid pun berkata kepada Abu Jahal, "Ma li araka hazinan ya ibna akhi?" Kenapa engkau sedih? Aku lihat wahai anak saudaraku, kata Walid kepada Abu Jahal. Lalu Abu Jahal pun menjawab, dia pandai sangat dia berlakon macam mana supaya Walid bin Mughirah ni jangan masuk Islam. Kerana Walid bin Mughirah tadi dah takjub dah dengan Quran. Dia mengatakan, "Kaifa la ahzan wa hadha Quraisy tajma'u laka malan?" Macam manalah aku tak sedih wahai Walid bin Mughirah. Ni orang-orang Quraisy dah kumpulkan harta untuk engkau. Li'u'inuka bihi ala kibri sinnik. Mereka hendak menolong kamu kerana kamu dah tua. Ya. Dan mereka mendakwa bahawa kalam Muhammad telah menghiasi engkau. Ya. Dan engkau akan meninggalkan agama ini kerana mendapat kelebihan makanan daripada mereka. Maka mendengar itu Walid pun marah. Kenapa? Kerana dia merasa dia yang paling kaya, dia tak pernah susah. Kemudian orang kumpulkan, Abu Jahal mengatakan orang Quraisy dah kumpulkan harta untuk dia. Ya. So dia rasa itu macam penghinaan lah untuk dia. So dia pun marah. Lalu dia mengatakan, "Alam ta'lam Quraisy anni min aktsarihim mala walada." Ya, orang-orang Quraisy ni tak tahu ke aku ni orang paling kaya dan paling banyak anak, paling banyak harta, dia kata. Macam-macam lah dia sebut, ya. Lalu kemudian dia mengatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dia mengatakan kepada orang-orang dalam majlis tu, "Taz'umuna anna Muhammadan majnun." Kalian mendakwa Muhammad gila. Apakah kalian pernah melihat dia gila? Orang-orang Quraisy mengatakan tak pernah. Walid bin Mughirah mengatakan lagi, "Kamu mendakwa bahawa Muhammad itu bomoh. Kamu pernah ke tengok dia buat praktik bomoh?" Orang-orang Quraisy mengatakan tak pernah. "Kamu mendakwa bahawa dia syair, seorang tukang syair. Apakah kamu pernah tengok dia bersyair?" Orang-orang Quraisy mengatakan tak pernah. "Kamu mendakwa bahawa dia berdusta. Adakah kamu pernah tengok dia berdusta?" Mereka mengatakan tak pernah. Begitulah seterusnya, ya. So oleh kerana itu, Walid bin Mughirah ni pun pening nak membuat tuduhan kepada Nabi. Itu kenapa pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, "Innahu faqqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar." Kerana sesungguhnya ia telah memikirkan mereka-reka pelbagai tuduhan terhadap Al-Quran. Maka binasalah dia, hendaknya bagaimana dia berani mereka-reka yang demikian. Dia tahu Walid bin Mughirah ni, dia takjub dengan Quran. Jadi pengajaran bagi kita, orang kafir saja yang tahu makna Quran, yang tahu tentang susunan bahasa Arab yang indah, takjub dengan Quran. Takjub dia. Cuma oleh kerana strategi daripada Abu Jahal tadi, dia gagal masuk Islam. Kerana Abu Jahal tak mahu kalau Walid bin Mughirah ni masuk Islam. Sebab kalau Walid bin Mughirah masuk Islam, akan sangat ramai orang masuk Islam. Maka oleh kerana itu, Walid bin Mughirah ni pun pening. Macam mana nak tuduh Muhammad ni? Kita nak buat tuduhan kepada orang dengan sesuatu yang berbeza dengan dalam hati kita tu susah sangat. Misalkan macam ni, misalkan kita tahu orang ni baik sangat, tapi kita terpaksa nak buat tuduhan buruk kepada dia, mesti kita akan pening nak fikir apa tuduhan buruk untuk dia. Ya. Maka kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat 21, "Summa nazara." Kemudian ia merenung, memikirkan berkali-kali, ya, macam mana ni nak buat tuduhan ni. Pening dia, merenung, memikirkan. Summa abasa wa basar. Setelah itu memasamkan mukanya serta bertambah masam, berkedut. Sampai masam muka dia nak fikir tu macam mana ni. Summa adabar wastakbar. Kemudian dia pun berpaling dari kebenaran dan berlaku sombong angkuh. Akhirnya dia pun mengatakan, membuat tuduhan palsu terhadap Quran. Dia mengatakan, faqala in hadha illa sihru yu'sar. Dia pun berkata, Al-Quran ni tidak lain, hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajari dari ahli-ahlinya. Ya, dia mengatakan illa sihru yu'sar. Ini sihir yang dipelajari daripada ahli-ahlinya. Dia tidak mengatakan ini sihir Muhammad, kerana kalau dia mengatakan itu sihir Nabi Muhammad tak pernah punya rekod penyihir. Sebab itu dia mengatakan ini sihir yu'sar.
yang dituntut daripada ahli-ahlinya, daripada pakar-pakarnya. Lalu dia mengatakan, in hadza illa qaulul bashar, ini tidak lain hanyalah kata-kata rekaan manusia, dia kata. Maka nanti pada ayat-ayat selepas ni Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ancaman kepada Walid bin Mughirah bahawa dia akan dicampakkan ke dalam api neraka oleh kerana dia menderhaka dan menentang, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi pengajaran bagi kita, antara beberapa pengajaran nasihat untuk kita dari ayat 8 sehinggalah ayat 25 yang kita bahaskan pada hari ini. Pertama, dalam berdakwah kita perlu sabar menghadapi kerana penentangan, sikap-sikap keji daripada orang, ya. Jangan terlalu ambil hati. Allah dah mengatakan, "Dzarni wa man khalaqtu wahida." Allah yang akan berhadapan dengan mereka, ya. Kemudian seterusnya pengajaran yang kita kena ambil ialah apabila Allah kurniakan kepada kita nikmat-nikmat duniawi seperti harta, anak, kemudahan hidup, sepatutnya itu membuat kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai pula kita kufur, ya. Kemudian seterusnya pengajaran yang kita kena ambil, Al-Quran ialah kitab yang amat sangat mulia, sehingga kan orang kafir seperti Walid bin Mughirah pun takjub dengan Al-Quran. Dia merasakan kebenaran Al-Quran dan dia mengetahui kebenarannya. Cuma oleh kerana tersandera kepentingan duniawi, dia tidak jadi beriman. Maka pengajaran juga bagi kita, ya, jangan sampai kerana ego duniawi kita, ya, kita berat untuk mengikuti kebenaran. Pada zaman ni pun masih ada orang macam tu. Dia tahu dah bahawa apa yang dia buat tu tak baik, dan dia tahu bahawa apa yang sepatutnya dia buat, tetapi dia tak buat. Oleh kerana apa? Oleh kerana dia tak mahu hilang sokongan daripada penyokong-penyokong dia. Maka dia tetap berada dalam kumpulan mereka yang tak betul tu. Maka kita jangan sampai macam tu, ya. Kebenaran mestilah diutamakan. Jangan sampai kita tersandera oleh kerana ada ramai pengikut-pengikut yang kita kena follow cara mereka, kita kena ikut keinginan mereka. Jangan, ya. Kemudian nak buat tuduhan kepada Al-Quran tu tak mudah, sebagaimana Walid bin Mughirah. Dan tuduhan terhadap Quran dan juga kepada Nabi alaihi salatu wasalam satu perbuatan dosa yang amat besar. Nanti ayat 26 sehingga ayat-ayat seterusnya insya-Allah kita akan bahaskan ancaman azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekadar itu saja kuliah kita pada hari ini. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.